Hai anak-anak, apa khabar hari ini? Selamat sejahtera. Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan ajar tentang tajuk bentuk-bentuk tenaga dan juga perubahan tenaga. Selamat belajar semua. Sudahkah anak-anak bersedia untuk belajar sains hari ini? Objektif hari ini, kamu boleh menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga dan perubahan bentuk tenaga. Mari kita lihat, tahukah kamu ada berapa bentuk tenaga? Boleh jawab tak? Okey, kalau tidak kita teruskan. Cikgu akan beritahu kamu bentuk-bentuk tenaga. Sebenarnya ada 9 bentuk-bentuk tenaga. Bijak kamu. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 126. Bentuk-bentuk tenaga itu adalah seperti tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan tenaga nuklear. Kita lihat tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperolehi daripada matahari. Daripada tenaga matahari, dia akan dipindahkan kepada tenaga suria. Contoh alat yang ada menggunakan tenaga suria iaitu seperti panel suria. Fungsi panel suria ialah menyerap tenaga suria dan menjanakan tenaga elektrik untuk memanaskan air di rumah kamu. Selain itu, tenaga suria digunakan untuk menjemur pakaian. Yang kedua ialah tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Kita lihat di sini, jerit di atas dapur diletakkan di atas dapur dan dia mendidih kerana mendapat haba daripada api. Begitu juga dengan arang. Makanan yang dipanggang di atas api mengeluarkan kepanasan. Jadi tenaga haba di sini ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Ketiga iaitu tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya seperti lampu suluh, lampu kereta, lampu isyarat dan juga lampu di rumah kita. Keempat, tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contoh di sini ialah seperti gitar. Kalau bunyi, alat yang kita boleh dengar bunyi, maknanya terdapat tenaga bunyi. Seperti piano, recorder, horn kereta mengeluarkan tenaga bunyi. Yang kelima ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik. Okay? Seperti di rumah kita, kipas berpusing memerlukan tenaga elektrik. Televisyen yang mengeluarkan cahaya dan bunyi memerlukan tenaga elektrik. Yang keenam iaitu tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan. Makanan yang kita simpan ni dan kita makan akan menghasilkan tenaga. Begitu juga dengan bahan api fosil. Kereta memerlukan petrol untuk menggerakkan kereta tersebut. Biogesin pula iaitu seperti tinja haiwan. Tinja haiwan boleh digunakan sebagai menjadi bahan bakar dan boleh menjana tenaga elektrik. Begitu juga dengan bateri. Bateri yang tenaga kimia yang ada di dalam bateri boleh menjana tenaga elektrik. Yang ketujuh ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Semua objek yang bergerak menghasilkan tenaga kinetik. Sebagai contoh, kereta. Kereta bergerak menghasilkan tenaga elektrik. Orang yang sedang menaiki basikal mempunyai tenaga elektrik. Begitu juga orang yang sedang berjalan. Kamu sedang berjalan, berlari menghasilkan tenaga elektrik. Yang ke-8 iaitu tenaga keupayaan.
Okey, tenaga keupayaan iaitu ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian. Okey, kenapa dia berada di satu ketinggian? Dia berpotensi untuk jatuh. Okey, jadi tenaga yang dia tersimpan di atas iaitu tenaga keupayaan. Begitu juga diregangkan atau dimampatkan. Seperti lastik, ia diregangkan. Tenaga keupayaan tersimpan di tangan yang memegang batu. Selepas dia bergerak, tenaga keupayaan itu dilepaskan. Begitu juga dengan spring. Apabila dimampatkan, tenaga itu adalah tenaga keupayaan. Yang ke-9 iaitu tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Tenaga nuklear ini boleh menjana tenaga elektrik. Okey. Okay, kita rehat sebentar. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh kemukakan pada cikgu. Seterusnya, inilah yang paling yang kita kena kenal iaitu perubahan bentuk tenaga. Buku teks kamu boleh lihat muka surat 128. Tenaga ni boleh berubah dari satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Penting ni kamu kena tahu. Simbol anak panah bermakna berubah kepada. Simbol tambah bermakna dan. Jom kita lihat apa yang kita kena tahu. Contoh, semasa kamu mengayuh basikal, perubahan tenaga yang terlibat ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Ketika menghidupkan televisyen pula, tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Menyalakan api, tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Menyalakan api ini juga sama seperti kita menyalakan lilin. Semasa terjun dari papan terjun, tenaga keupayaan kerana berada kedudukan penerjun yang tinggi berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi kerana ada percikan air. Menyalakan lampu suluh, perubahan tenaganya ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Kamu boleh lihat lagi ketika menggunakan kalkulator suria. Tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Ketika kenderaan bergerak, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Semasa proses fotosintesis yang kita belajar dahulu, kita perlukan tenaga cahaya untuk berubah kepada tenaga kimia iaitu tersimpannya sebagai kanji untuk makanan bagi tumbuhan membesar. Okey, kamu boleh lihat nanti video ini. Video ni adalah berkenaan dengan bentuk tenaga. Okey, terima kasih yang sertai kelas cikgu pada hari ini. Jumpa kamu lagi ya minggu hadapan. Sebelum itu, cikgu ada sediakan tugasan untuk anak-anak hari ini. Ada 4 tugasan semuanya yang kita sudah belajar. Kamu uji dan kamu boleh tulis di dalam buku. Sekiranya kamu tidak ada mesin photostat, cikgu menggalakkan kamu tulis. Buat kotak macam ni tengahnya. Ada ombak ni dan gambar ni kamu tulis nama saja. Tak perlu lukis. Kalau kamu boleh lukis, kamu lukis. Okey. Kalau kamu lukis, kamu akan mahirkan lagi. Kemahiran melukis kamu. Contoh ni, contoh macam kereta boleh lukis orang ni. Tak tahu nak lukis orang, kamu tulis orang sedang buat apa. Macam tu. Okey. Kalau kamu tak tahu lukis, kamu tulis nama dia. Contoh lampu suluh ni, tak boleh lukis lampu suluh, kamu tulis lampu suluh. Tenaga apa yang ada? Tenaga cahaya, macam tu. Begitu juga yang ini dan juga yang ini yang kita telah belajar. Terima kasih semua. Selamat belajar. Jumpa kamu lagi. Jaga diri ya anak-anak. Bye.